Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Saidatul Amira binti Ruslan, nombor matrik 290456. Berdasarkan fungsian utama pengurusan sumber manusia, saya memilih tajuk staffing iaitu perjawatan merangkumi isu pengurusan kerja dalam sumber manusia. Beberapa artikel yang boleh dikongsikan: 272 majikan dikompon, RM2.17 juta, pelbagai kesalahan buruh, bekerja dalam persekitaran sihat, selamat hak asasi pekerja, kerajaan tak berkompromi, tindakan eksploitasi buruh. Berita dan artikel ini daripada Berita Harian. Sinar Harian, majikan perlu laksana hak baharu pekerja. Dalam ekstrak kajian yang dibuat, isu-isu sedia ada dalam pengurusan sumber manusia merangkumi beberapa faktor dan beberapa kajian yang telah saya laksanakan. Isu pekerja adalah salah satu perkara yang berada di dalam skop sumber manusia. Tugasan yang saya laksanakan ini adalah untuk mengupas mengenai isu-isu pekerja yang diuruskan oleh pihak sumber manusia dalam sesebuah organisasi, antaranya berkenaan dengan penilaian prestasi, pemberian insentif, globalisasi pendidikan, teknologi dalam pendidikan, jaminan kualiti pendidikan, proses perekrutan, pemilihan staf, latihan dan pembangunan staf serta pembangunan kerjaya staf. Ketidakseimbangan gender dalam pasaran pekerjaan, imbuhan dan pelarasan gaji, etika dan integriti, tekanan kerja, stres dan burnout, gangguan seksual serta isu kepimpinan. Ia merangkumi cabaran yang perlu dihadapi oleh pengurusan sumber manusia dalam sektor pendidikan, perlu ditangani dengan bijak melalui pengembangan usaha antara majikan, pekerja dan masyarakat secara keseluruhannya. Dalam pengenalan kajian, sumber manusia dapat didefinisikan sebagai golongan kaki tangan dan pekerja yang bekerja dalam sesebuah organisasi. Sumber manusia menjadi fungsi utama dan penting dalam sesebuah organisasi. Tidak mungkin sesebuah organisasi boleh dijalankan tanpa adanya sumber manusia yang membantu ataupun mengendalikan sesebuah organisasi. Untuk mencapai keberkesanan dalam pelaksanaan pengurusan sumber manusia, mencapai objektif strategi perniagaan adalah objektif utama, pada masa yang sama juga dapat memenuhi keperluan individu yang bekerja dalam sesebuah organisasi. Tujuan pengurusan sumber manusia ini diwujudkan adalah untuk memastikan individu yang dipilih untuk bekerja oleh organisasi memenuhi keperluan yang mana organisasi perlukan pekerja yang cekap serta berkesan untuk melaksanakan tugasan dalam organisasi. Kajian terdahulu, pengurusan sumber manusia dikenali sebagai perbelanjaan kos dalam organisasi kerana perlu dibayar gaji, diberi pelbagai bentuk faedah cuti, bonus, faedah kesihatan, tetapi kini mereka dikenali sebagai nadi utama dalam organisasi kerana adanya pengurusan sumber manusia di organisasi dapat bergerak dengan lancar. Merujuk kepada dasarnya, pengurusan sumber manusia diperlukan untuk menentukan pencapaian objektif dan matlamat sesebuah organisasi. Cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak pengurusan sumber manusia iaitu setiap individu yang dipilih harus cekap dalam pelaksanaan kerja dan bagi memenuhi kehendak organisasi. Pengurusan sumber manusia tidak hanya tertumpu kepada sesuatu matlamat sahaja, malah banyak urusan penting yang perlu dijaga oleh Jabatan Sumber Manusia agar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua staf mengikut peraturan dan undang-undang di Malaysia. Dalam pelaksanaan cemerlang, Jabatan Sumber Manusia perlu mengharungi cabaran dengan mengikuti perkembangan semasa tentang apa yang berlaku di peringkat global. Ini dapat membantu meningkatkan kemahiran dan memastikan Jabatan Pengurusan Sumber Manusia sentiasa relevan dan memenuhi kehendak organisasi. Amalan syarikat di Malaysia adalah salah satu yang terbaik untuk mengatakan bahawa syarikat masa kini sentiasa memeriksa dan memantau fungsi pengurusan sumber manusia dengan tujuan untuk mempertingkatkan perkhidmatan dan peruntukan masa yang terbaik dalam sesuatu perkara yang dihadapi. Isu cabaran utama yang dihadapi oleh pengurusan sumber manusia merujuk fungsian perjawatan di Malaysia antaranya ialah mematuhi undang-undang dan peraturan. Kajian terdahulu masih ramai yang memilih untuk mengabaikan undang-undang pekerjaan dan percaya bahawa undang-undang tersebut tidak relevan dan tidak patut untuk diamalkan dalam perniagaan mereka.
Ketidakpatuhan ini akan memberi impak yang negatif dan akan mengakibatkan permasalahan besar akan timbul sekiranya ketika audit maupun tuntutan undang-undang perlu dijalankan pada sesuatu masa, maka syarikat akan mengalami masalah yang berat dan mempunyai kemungkinan membolehkan syarikat tidak dapat beroperasi apabila segala kepatuhan dalam undang-undang dan peraturan tidak dapat dilaksanakan dan diambil peduli. Isu yang saling berkait iaitu gaji minimum, waktu bekerja, cuti dan keperluan buruh lain. Fungsian utama pengurusan sumber manusia merujuk penjawatan pemantauan keselamatan dan kesihatan adalah penting dalam sesebuah organisasi. Jabatan Pengurusan Sumber Manusia sentiasa perlu memastikan persekitaran kerja yang selamat dan segala undang-undang dalam pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan baik. Dan dalam menjalankan produktiviti di syarikat sentiasa dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Cabaran dalam organisasi yang perlu diambil perhatian antaranya ialah pematuhan diskriminasi dan buli atau perlakuan tidak adil dalam penjawatan. Undang-undang keadilan perlu sentiasa diberikan penambahan dalam bidang pengetahuan. Bagi memantapkan lagi pengurusan sumber manusia, jabatan boleh memperbaiki prosedur pematuhan yang sedia ada dan melihat prosedur-prosedur yang lebih mudah dipraktikkan dalam organisasi bagi mengurangkan risiko undang-undang, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan integriti organisasi dalam perjawatan. Dalam perbincangan kajian, isu yang kita boleh ketengahkan berdasarkan kajian yang dibuat, pekerja generasi baru lebih mencari pekerjaan yang memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan juga keluarga dan menginginkan autonomi dan berkemampuan untuk membuat perbezaan dalam organisasi. Pengurusan sumber manusia disarankan untuk mencari kepelbagaian dalam menjana idea baru yang lebih produktif dan yang mampu membina semangat kerja berpasukan. Kekurangan bakat teknikal menyukarkan syarikat untuk mengisi jawatan yang lebih khusus kepada seseorang individu. Sukar bagi majikan untuk mengimbangi antara menjaga perniagaan dan melantik orang yang tepat pada waktu yang sama. Selain itu, mustahil untuk mengetahui sama ada calon yang betul sesuai sehingga mereka bekerja dalam jangka masa yang tertentu. Pembangunan kepimpinan, hal ini telah menjurus kepada kepentingan dalam pembangunan kepimpinan yang baru. Sekiranya organisasi mempunyai kepimpinan yang tidak agresif dan meyakinkan akan adanya beberapa pekerja yang akan bertindak bertukar syarikat. Ini adalah kerana kepimpinan yang lemah sebagai alasan utama untuk meninggalkan pekerjaan. Hal ini kerana pekerja memerlukan pemimpin yang berperanan lebih proaktif dalam menjana kebajikan dan membuat keputusan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh, sesebuah organisasi mahu pekerja yang lebih aktif dalam pelaksanaan pekerjaan. Mereka memerlukan pekerja yang lebih proaktif dan cergas berserta cekap dalam pelaksanaan tugas di syarikat. Maka program latihan dan pembangunan pekerja perlu dilaksanakan dan menekankan pertumbuhan pekerja cekap dan mahir yang lebih baik dalam organisasi. Bagi perubahan teknologi, organisasi memerlukan penggunaan teknologi yang seiring dengan penggunaan global. Ini bagi memastikan syarikat tidak ketinggalan jauh dari radar penggunaan teknologi kini yang serba canggih. Penerapan inisiatif mampu memberikan maklumat dan matlamat yang jelas kepada pekerja. Program dan latihan pekerja harus diadakan agar sentiasa memahami segala kehendak semasa untuk meningkatkan ekonomi syarikat ke arah yang lebih baik berkesan perkembangan teknologi terkini. Isu perubahan teknologi kini dengan membuat analisis kesan teknologi kini terhadap syarikat, perbincangan harus bermula dengan menganalisis kesan teknologi kini dan yang dijangka dalam penjawatan. Ini merangkumi kepada pengenalan teknologi baru seperti perisian dan alatan kerja digital dan bagaimana teknologi ini boleh mengubah cara melaksanakan tugas mereka di organisasi. Cadangan daripada kajian yang dibuat berkenaan dengan isu perjawatan ini, pengiktirafan pekerja diperlukan dan organisasi perlu pengiktirafan akan menjadikan pekerja berasa lebih dihargai dan secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus bekerja dengan lebih dedikasi.
Pihak sumber manusia juga harus memberi penekanan atas sumbangan yang telah diberikan pekerja kepada majikan dengan mengiktiraf pekerja dan memberi ganjaran kepada mereka berdasarkan sumbangan, kemahiran, keupayaan dan komitmen yang telah mereka berikan kepada organisasi. Memupuk budaya positif adalah sangat baik. Melalui pengurusan sumber manusia perlu menerapkan budaya ini di setiap organisasi. Pengurusan sumber manusia berperanan aktif dalam mengembangkan budaya positif dalam sesebuah organisasi. Dalam sesebuah organisasi akan terdapat pekerja yang mempunyai pelbagai jenis latar belakang, juga membawa idea dan perspektif baru. Malah perbezaan juga menyumbang kepada berlakunya konflik dan pendapat yang boleh diketengahkan. Variasi budaya dalam nilai dan ritual mempengaruhi kemampuan pekerja untuk mencari kesamaan yang penting untuk komunikasi. Kesimpulan daripada kajian yang dibuat, pentingnya pengurusan sumber manusia kepada sesebuah jabatan. Tanpa pengurusan yang baik, matlamat, misi dan visi yang dirancang tidak akan dicapai dengan sebaik mungkin. Pengurusan sumber manusia berperanan menjadi kebajikan dan memberikan latihan yang terbaik kepada pegawai untuk meningkatkan prestasi. Latihan dan program mestilah bersesuaian dengan keperluan pegawai dan kehendak jabatan bagi memastikan objektif utama dapat dicapai dengan baik melalui latihan yang dibekalkan menghasilkan pegawai yang terbaik, cekap dan produktif. Latihan dan kursus bukan sahaja penting kepada kepentingan sesebuah entiti, ia juga memberikan kebaikan dan kepribadian yang baik kepada pegawai supaya lebih ikhlas dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak syarikat. Untuk memenuhi matlamat utama termasuk produktiviti, kualiti dan kepuasan pekerja, syarikat perlu membantu para pekerja untuk meningkatkan kemahiran, sikap, tingkah laku mereka untuk mengurangkan beban kerja kepada pekerja dalam sesebuah organisasi. Sumber manusia sebagai sebuah jabatan dapat menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam dasar dan amalan tertentu untuk membina kemahiran yang betul, menimbulkan tingkah laku yang betul dan mencapai hasil yang tepat untuk sesebuah syarikat. Sekian, terima kasih.